Kembali semula dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Pelan jangka panjang menambah baik infrastruktur di kawasan DBKU oleh kerajaan negeri dan pembangunan ini akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga 2030. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Kerajaan negeri mempunyai pelan jangka panjang untuk menambah baik infrastruktur khususnya di kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pembangunan ini akan dilaksanakan secara berperingkat hingga tahun 2030. Walau bagaimanapun, kerjasama semua pihak khususnya pihak berkuasa tempatan dan penduduk amat diperlukan untuk memudahkan urusan pembangunan. Antara pembangunan dirancang pada pelan jangka panjang itu ialah menaik taraf laluan jalan raya kepada 4 lorong dari bulatan yayasan sehingga ke Damai, membuka kawasan skim perumahan mampu milik serta menyediakan kemudahan lebih tersusun. Ini penting sebagai ramuan pembangunan mewujudkan bandar cantik dan bersih di Sarawak selari dengan perpaduan kukuh di negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap pada Majlis Makan Malam Kejiranan Mesra bersama Premier Sarawak anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara di Kuching semalam. Sementara itu, beliau memuji usaha DBKU dalam memperluaskan program kejiranan mesra tanpa meminggirkan kaum bukan Islam. Dalam pada itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU berhasrat untuk menumbuhkan lebih banyak kejiranan mesra KJM khususnya di kawasan Kuching Old Town. Usaha ini untuk melibatkan komuniti perniagaan setempat dengan pembangunan yang telah terlaksana di kawasan tebingan Kuching. Datuk Bandar Kuching Utara Hilmi Osman berkata setakat ini 51 KJM ditubuhkan di kawasan seliaan DBKU. Berperanan penting membawa warga kejiranan masing-masing untuk bersama menyokong dan mendukung kesemua inisiatif kerajaan serta melaksana acara atau aktiviti kemasyarakatan yang dapat merapatkan perhubungan penduduk. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Kejiranan Mesra KJM bersama Premier Sarawak di Kuching. Sementara itu, Hilmi turut berterima kasih dengan sokongan kerajaan negeri yang menyokong pembangunan yang dilaksanakan dan dirancang dalam kawasan DBKU untuk menyokong strategi pembangunan pasca COVID-19. Jelasnya, DBKU sekali lagi akan menganjurkan Sarawak Urban Forum SUF susulan Kejayaan Malaysian Urban Forum MUF 2023 yang memberi manfaat sebagai platform pertukaran idea dan ilmu pengetahuan bersama negara luar. Manakala SUF 2024 bakal mengumpul masyarakat dari segenap pelosok Sarawak bagi mendengar dan membincangkan isu-isu berkaitan urbanisasi di peringkat Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Pekan sehingga ke bandaraya seperti Kuching dan Miri. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas menyuarakan kebimbangan kesukaran dalam menyalurkan bantuan di sekolah-sekolah di kawasannya Bukit Saban. Ini kerana terdapat kekangan birokrasi bagi wakil rakyat yang dipilih sepertinya harus mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan sebelum sebarang bantuan dibenarkan. Baginya, ia satu situasi yang menyukarkan kerana ia memberi persepsi kerajaan tidak menepati janji. Mengambil contoh, pihaknya telah membeli beberapa unit penyaman udara di salah sebuah sekolah di kawasan itu namun masih tidak dipasang selepas 6 bulan. Alasannya kerana perlu menunggu kelulusan dari kementerian bagi sebarang pemasangan. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada Majlis Penghargaan Pelajar di SK Nangagayau di Spau. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan grant kerajaan berjumlah RM40,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah berkenaan. Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP dijangka akan mengadakan kerjasama dengan Adun Batu Lintang Si Chihau bagi membangunkan kawasan tersebut. Jelas Presiden parti itu, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, kerjasama itu penting bagi memastikan kawasan terbabit tidak ketinggalan dari arus pembangunan yang sedang berlaku di Sarawak pada masa kini. YBC has always been working together with us, and he will join us for Chinese New Year. Join the party? I mean, we just leave it like that lah. Is it positive now? With this Chinese New Year, I mean, YBC has been we have been working with YBC
for a number of times. Ditemui pemberita pada malam bersama media sempena sambutan Tahun Baharu Cina di Pusat Konvensyen Bandar Kuching, Dr. Sim turut tidak menolak kemungkinan untuk menerima penyertaan adun terbabit ke dalam gabungan Parti Sarawak GPS jika ada permohonan. Apa yang penting buat masa ini katanya adalah mengetepikan kepentingan politik dan menyelesaikan masalah rakyat. Sekitar 200 pengamal media hadir pada majlis tersebut. Jabatan dan agensi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan perlu bekerja keras untuk mencapai sasaran kehadiran 4 juta pelancong ke Sarawak tahun ini. Menurut Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, walaupun rekod tahun lepas menunjukkan sasaran ketibaan pelancong seramai 3 juta orang berjaya dicapai pada 2 bulan lebih awal, namun ia tidak boleh dianggap secara automatik untuk rekod serupa akan dapat diulang pada tahun ini. Tegasnya, salah satu usaha yang membantu untuk mencapai sasaran tersebut ialah melalui penganjuran banyak acara di Bumi Kenyalang. Sarawak berjaya merekodkan ketibaan 3.93 juta pelancong tahun lepas dengan sasaran yang ditetapkan 3 juta orang yang berjaya dicapai pada bulan Oktober. Rekod tertinggi kehadiran pelancong ke Sarawak ialah seramai 4.6 juta orang pada tahun 2019. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih V.